Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Makam Kota Sayong terletak kira-kira 7 km dari Bandar Tenggara. Kawasan yang terpencil ini dulunya bukan tempat biasa-biasa, tetapi pernah menjadi tempat pusat pentadbiran sebuah kerajaan Melayu. Kota Sayong menjadi pusat pemerintahan kerajaan Johor yang ketiga di antara tahun 1535 sehingga 1540. Selepas Melaka ditakluki Portugis pada tahun 1511, Sultan Mahmud berundur ke Pagoh dan kemudian ke Johor dan mangkat di Kampar, Indonesia pada tahun 1528. Putera baginda Sultan Alauddin Riayat Shah II, iaitu dari 1528 sehingga 1564, telah kembali semula ke Johor dan memilih Kota Tua sebagai pusat pentadbiran baginda yang baru. Namun demikian, pada tahun 1535, armada Portugis di bawah pimpinan Estevão de Gama telah menyerang Pekan Tua dan baginda terpaksa berundur ke Sayong. Semenjak itu, Sultan Alauddin Riayat Shah II menjadikan Sayong sebagai pusat pentadbiran. Pada tahun 1536, Portugis menyerang Kota Sayong dan berakhir dengan pemeteraian perjanjian damai di antara kedua-dua belah pihak. Selepas Sultan Alauddin berjaya menawan Aru dan Aceh pada tahun 1540, baginda telah meninggalkan Kota Sayong dan memindahkan semula pusat pemerintahannya ke Kota Batu, iaitu Kota Tua Johor Lama. Kota Sayong dibina dari timbunan tanah dan berawang pada bahagian tertentu. Tembok kota diperkukuhkan dengan susunan batu karang. Di bahagian tengah kota terdapat batu berlubang yang dipercayai sebagai alas tiang bendera. Susunan batu karang juga digunakan untuk memagari kawasan makam-makam. Terdapat beberapa kawasan makam lama dari batu nisan Aceh yang dipercayai sebagai makam sultan, kerabat dan pembesar-pembesar yang dikenali sebagai makam 7, makam 12, makam 1 dan makam 2 di dalam makam ini. Begitulah serba sedikit sejarah berkaitan dengan Kota Sayong ini. Kawasan ini sekarang menjadi kawasan pemakaman sultan, kerabat dan pembesar Kota Sayong. Sebelum ini saya telah buat beberapa video berkaitan dengan makam Sungai Sayong. Boleh rujuk pada video-video saya yang lepas melalui link yang diberikan di atas ini untuk keterangan lebih lanjut berkaitan dengan makam-makam di kawasan ini. Pada video kali ini, saya ingin menerangkan kepada anda di mana kedudukan tapak dan kolam istana yang dibina ketika era pemerintahan Kesultanan Melayu di Kota Sayong ini. Sumber yang kami perolehi 100% dari sumber batin. Sekiranya anda seorang yang ingin pada fakta atau bukti primer, channel ini bukan untuk anda. Semasa menerbangkan drone bagi melihat pandangan dari atas, kelihatan satu kawasan yang luas dan saya dapat merasakan bahawa kawasan tinggi ini menempatkan kawasan pentadbiran dan istana sultan.
Kawasan yang rendah menempatkan kawasan penempatan bagi rakyat yang berdekatan dengan sungai. Sungai menjadi laluan pengangkutan dan perdagangan yang penting satu ketika dulu. Pada kawasan bawah ini kelihatan tanah yang berbonggol-bonggol. Permukaannya tidak rata. Ini menjadikan tanda tanya apa sebenarnya ianya jadi begitu. Adakah ia terjadi secara semula jadi atau disebabkan kesan dari penempatan masyarakat dulu di kawasan ini? Pada dataran bahagian atas ini, terdapat beberapa kesan batu yang mungkin ada kaitan dengan peninggalan bekas tapak bangunan yang pernah dibina di kawasan ini. Tapak istana ni. Ni ada batu-batu ni. Batu ni. Ada. Sebab dia dah potong masa kita datang tu, tak potong ni. Kita nak kita batu tu. Kita mungkin ni ada ni. Ya. Ini memang ada song basi ni. Song batu tu. Pernah jumpa lah sekali. Tak tahu dah tak ada, dia nyonyong betul lagi ambil. Kesan batu putih ini berbentuk batu karang. Kedudukan batu ini sekata atau sebaris di antara satu sama lain. Kira dari sini lah dia punya istana tu. Ni. Akhirnya kat sini. Sini. Sebab dia dulu dia sampai dekat ni tak. Cari yang apa yang Yang mati ni. yang tengah tu yang mati tu. Oh naik ke panjang. Itu lah pisang ni sini. Yang ni. Dia sini. Dari sini. Oh panjang lah istananya. Satu sana, satu kat tengah sini. Yang tengah sini lah. Yang satu dekat dengan tu lah. Menunjang juga. Dikatakan juga ada beberapa buah perigi lama peninggalan kota Sayong dulu di kawasan ini. Namun dikatakan telah ditimbus atas sebab pembangunan atau tertimbus disebabkan faktor alam. Saya juga dapat mengesan satu kawasan yang berair melalui drone. Sebelum ini saya tahu ada kawasan berair ini, tapi pada masa itu saya anggap kawasan lopak air saja. Tapi apabila melihat pandangan dari atas, ini bukan lopak air,
tetapi macam sebuah kolam atau tasik kecil. Menurut sumber batin, di sinilah kawasan bekas tapak istana. Istana menghadap ke arah ini dan tidak menghadap sungai. Dulu saiz sungai ini besar. Tetapi disebabkan faktor alam, saiz sungai Sayung ini semakin mengecil seperti yang kita lihat hari ini. Kemudian, bersebelahan istana ini dibina sebuah kolam diraja. Kat situ dia ada satu kolam Kolam dah. kan? Ada kolam. Itu tempat dia mandi. Tapi dah semak ah. Memang ada kolam kan? Ada kolam. Ini sikit pasal Dah dia. bayar dia tengok ada Kolam kolam. ni. Ah. Dia macam pasal dia dalam sikit macam bentuk tasik itu. bentuk tasik. Betul. Oh, kat situ ada rumah untuk puteri. Puteri ah. Oh. Dia Kita- bukan istana, dia puteri lah untuk puteri penginap kat situ. Kata Tadi aku pergi sana tadi tengok ini bukan bukan lopak ke apa, ini macam Lajang. macam tasik ke apa kan. Betul-betul belakang ni. Tapi dari makam belakang ni tak ada lalu lah. Lagi senang ah. Lagi lapang. Dia kolam. Ni kau tengok dia kolam buatan ke kolam ke macam mana ke? dia memang ada masa air kat sini. Ada. Ada masa air. Kalau tak ada air, tak dari mana lah air dia. Macam ni je. Jadi inilah itulah kolam puterinya. Apa panggil kolam ni? Kolam Tak tahu kenapa. puteri lah. Tapi puteri yang mandi sini. Nampak bayangan pernah ada puteri mandi di sini lah. Dia kolamnya memang Dulu bersih cantik. Airnya jernih. Dia bersih. dia tak ada buat macam batu ke, tak ada lah. Tak ada. Dia terus macam tasik je lah dia buatnya. Tak dulu tak sampai sini. Tapi situ je. Oh, terus sana. Situ je. Oh, sampai sana je lah, itu je lah. Dia biasa kalau sekali mandi tu berapa orang puteri mandi? Seorang lah puterinya. Yang lain lain dayang. Dan dayang lah. Berapa ramai? Dayang dan yang 12 orang. 12 lah. Puterinya seorang je lah. Seorang mandi. Sebab satu puteri dia dikawal, dia dilayan dengan 5 orang dayang tetap dia. Oh, dayang tetap ada 5 Kalau orang. macam main tu, dayang lain pun boleh join sekali lah maksudnya. Lagi? Tak ada, itu je lah. Boleh juga pergi. Ada perasaan benda yang Kat mana? menarik lagi. Hah? Tapi dah hilang. Alhamdulillah. Boleh juga pergi ke kolam puteri lah. Kolam puteri di makam Sungai Sayung. Alhamdulillah. Dah berapa kali pergi, hari ni
baru ada rezeki lah. Lepas saya tengok drone, ada laluan kat situ. Itulah kelebihannya guna drone. Boleh tengok bahagian atas sama ada kawasan tu ada laluan ke, ada makam ke kan, ataupun smart samun ke. Itu yang kita boleh tahulah. Penyelundup ke? Penyelundup ke. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.